Ini merupakan sekejap dah. Okey, kalau berdasarkan kepada perancangan kita pada pagi ini merupakan sidang selari. Okey, yang akan bermula jam 9 nanti. Kita dah akan mula sekarang. So untuk pengetahuan semua, saya Muhammad Azri bin Ibrahim, merupakan pensyarah di Pusat Peneratangan Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah. Okey, saya sekarang ini berada di Sabah. Okey. Kita merantasi Laut Cina Selatan antara Seremban kan dengan Kota Kinabalu. So sekarang ni saya berada di kampus lah, di ofis saya. So bersama kita juga bagi sesi ini adalah Nadira Sofia sebagai chairperson kan, dan juga Liu Zibing, okay, selaku uh, apa pengurusah urustia bagi program ini. So saya nak mana urustia saya? Ada di sini? Saya. Okey. Terima kasih. Jadi semua peserta sudah ada kan? Nadira ini Nadira kan? Sebab kita tak kenal kan sebelum ini. Belum lagi. Ada lagi yang belum masuk. Yang Kita yang ada dah masuk 4. berapa orang dah? Yang dah masuk seorang je. Okey, so kerana semuanya akan membentangkan secara face to face online ke Nadira? Betul. Untuk sesi ni memang semua online lah. 4 Online. So presenter. tidak ada yang rekod kan? Ada. Ah, mak, Eh, maksudnya tidak ada 4 masih pembentangan hadir. secara recorded kan? Betul. Okey, jadi kalau ikut perancangan kita pada pagi ini, okay, pertama kali terima kasih kerana ada ke MSc 13 kan. Pernah diadakan juga di Sabah ya. Saya terlibatlah. Okey. Saya juga bekas naib presiden PSM, tapi lamalah dulu, saya dah pencen sudah. Tapi selalu jugalah baru ini pun Persatuan PSM datang ke Sabah, Kota Kinabalu bersama Prof Siti Dato' Rahimi untuk menjayakan beberapa program. Malah 2 bulan lepas kita adakan International Conference di KK di UMS dengan kerjasama PSSM juga. So ramai PSM, ada panel khas dan juga ahli-ahli PSM yang datang samalah ke Kota Kinabalu untuk menjayakan International Conference on Politik. Okey. Jadi ini kita teruskan kepada MSc 13 kita ini. Kalau berdasarkan pada perancangan, kita ada pembentang di sini Siti Salina daripada Universiti Terengganu. Yang kedua kita ada Muhammad Rizwan Safirin daripada UFSI. Yang ketiga kita ada Nurul Hafizah, mungkin Nurul Hafizah daripada UMS, okey. Dan juga yang keempat kita ada Afifah daripada UMS juga. Okey, boleh saya tahu siapa yang ada kat sini, Nurustia, yang ada dalam talian kita? Uh, Maksudnya yang presenter ke, Doktor? Yang presenter. Yang presenter setakat ni yang ada Cik Hafizah Labin saja yang ada. Um, Okey. Lagi seorang yang Cik Afifah, dia akan masuk lambat sedikit lah, mungkin dia ada hal. Okey. Dia dah Okey. maklumkan kepada saya. Okey. Okey, jadi kerana kita pun Nadia, kita hanya ada 1 jam 15 minit kan? Betul? Betul. Okey, kerana kita pun tidak boleh mengambil masa ya. Mungkin selepas ini akan ada lagi urus dia pun mungkin ada urusan lain lagi. Tapi tanpa membuangkanlah masa ya. Saya rasa kita mulakan pembentangan terus dengan pembentang yang pertama yang ada di talian kita pada pagi ini. Saya dengan ini menjemput Nurul Hafizah binti Labin beserta rakannya lah, Ko Zurizah Ibrahim daripada Universiti Malaysia Sabah untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Faktor Mempengaruhi Kualiti Pekerjaan Penghantar Makanan Food Panda Semasa Pandemik COVID-19 di Kota Kinabalu. Okey, jadi saya Hafizah dah bersedia? InsyaAllah. Okey, Hafizah InsyaAllah. silakan. Okey. Silakan Hafizah. Terima kasih. Baiklah.
Oke, baiklah. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada panel dan juga urus setia bagi MSc 13. Baiklah, saya Nurul Hafizah binti Labin dari Universiti Malaysia Sabah, dan pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Faktor Mempengaruhi Kualiti Pekerjaan Penghantar Makanan Foodpanda Semasa Pandemik COVID-19 di Kota Kinabalu. Dan saya akan mulakan dengan share screen-nya. Oh, host disable share screen. Adakah host akan share slide saya? Sebab saya sudah hantar ya semalam melalui email. Sebab di sini bila saya cuba untuk share screen, dinyatakan host disable participant screen sharing. Jadi saya tidak dapat share screen saya. Nazra, boleh tolong share? Sekejap ya, Doktor. Sebab presenter tak dapat share tu. Oh, CA apabila dapat. saya dah tukar setting, so boleh try buka balik. Okay, cuba buka balik, Hafizah. Share. Adakah share saya dapat dilihat Dah sekarang? dapat, Baik. dapat. Okey, Okey, silakan, terima Hafizah. kasih. Baiklah, saya akan mulakan. Baik, apabila kita lihat senario pandemik ya pada ketika awal penurunan pandemik pada tahun 2020 yang lalu, kita dapat lihat bahawa ekonomi gig ini sebenarnya perkhidmatan misalnya seperti e-hailing ya, Grab, Foodpanda sebenarnya setelah meningkat ya sewaktu pandemik di Malaysia, yang mana meningkat sebanyak 40%. Dan jika kita fokus kepada perkhidmatan pengantar makanan Foodpanda ini, dilihat berlaku juga peningkatan bagi kedua-dua, iaitu peningkatan dari segi jumlah pekerjaan dan juga permohonan pekerjaan Foodpanda, yang mana bilangan pekerja itu sendiri meningkat sebanyak 7,5%, manakala permohonan pekerjaan Foodpanda sebanyak 37%. Yang ini jika kita lihat adalah dipengaruhi ya oleh senario yang mana ramai pekerja diberhentikan kerja dan mereka ingin melakukan kerja-kerja part-time untuk menyambung ya menyara kehidupan. Namun apa yang menjadi isunya di sini, jika kita lihat dari segi perkhidmatan Foodpanda ini sendiri, mereka ini adalah tergolong dalam golongan ya orang-orang yang pekerja yang terjejas dari segi kualiti perkhidmatan pekerjaan mereka semasa pandemik COVID-19. Apa sebenarnya yang cuba saya maksudkan ekonomi gig ini? Jadi kita lihat ekonomi gig ini sebenarnya adalah satu kerja jangka pendek ya melalui platform, yang mana kita boleh lihat di Malaysia ini sangat popular ya dengan Grab, ya Foodpanda dan sebagainya. Dan terdapat juga ekonomi gig yang dijalankan secara online, misalnya pekerja bebas yang menawarkan perkhidmatan, misalnya freelancer dari segi graphic designer dan sebagainya. Dan kualiti pekerjaan yang dimaksudkan dalam konteks kajian ini adalah kondisi pekerjaan ya, yang mana pekerja ini sama ada mereka memperoleh jaminan pekerjaan, misalnya pendapatan yang stabil seperti mana yang diperoleh oleh pekerja-pekerja standard, persekitan pekerja yang baik, dan juga mungkin masa bekerja yang baik ya, dan tidak melebihi waktu kerja yang melebih sehingga menyebabkan tekanan kepada pekerja-pekerja. Yang ini adalah kualiti pekerjaan yang dimaksudkan dalam kajian ini. Namun jika kita lihat ya dari segi pekerja Foodpanda ini sendiri ya, mereka ini dikatakan adalah kumpulan yang terjejas dari segi kualiti perkhidmatan, maafkan saya, kualiti pekerjaan, kerana jika dilihat dari segi pendapatan mereka adalah tidak stabil ya, dan mereka juga tidak mempunyai perlindungan sosial dan faedah pekerjaan seperti mana yang diperoleh oleh pekerja-pekerja standard, misalnya seperti SOCSO, KWSP dan sebagainya, dan ianya adalah bertentangan dengan apa yang dilihat sebagai satu pekerjaan standard ataupun pekerja tradisional sepenuh masa ya, misalnya pekerja-pekerja yang bekerja dari jam 8 hingga ke 5 petang, yang mempunyai pendapatan yang tetap dan mempunyai perlindungan insurans. Jadi apabila kita lihat kepada kajian lepas ataupun kajian kontemporari yang dijalankan semasa pandemik COVID-19 ya, jelas dilihat bahwa sebenarnya pekerja Foodpanda ini, maafkan saya, pekerja perkhidmatan pengantar makanan ini memang terjejas waktu pandemik ya. Kerana meskipun mereka boleh bekerja, tetapi satu kajian mendapati di Itali bahawa semasa pandemik mereka terjejas dari segi pendapatan kerana berlakunya kawalan pergerakan yang menghadkan lagi mereka untuk menawarkan ataupun terus
bekerja ya secara aktif sewaktu pandemik. Begitu juga satu kajian yang dilaksanakan oleh Loy yang mendapati sebenarnya beban kerja ya dalam kalangan pekerja food panda ini sendiri meningkat ya sewaktu pandemik karena menyebabkan pekerja ini tidak dapat menyeimbangkan waktu kerja dan juga keseimbangan kerja dan kehidupan. Dan ini adalah bertentangan ya karena di Italia menyatakan bahwa pekerja ini berdepan dengan orang kata kualiti pekerjaan yang tidak baik. Dan begitu juga dengan kajian Loy menyatakan bahwa sebenarnya beban mereka ini meningkat. Jadi keadaan ini menimbulkan sebenarnya apa faktor yang menyebabkan kualiti pekerjaan tersebut terjerat ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bagaimana. Jadi kita lihat kepada kajian lepas ya sebelum ini. Namun dilaksanakan sebelum mengambil kira pandemik karena apabila kita lihat kepada kajian-kajian kontemporeri ianya kurang membahas mengenai dengan pandemik COVID-19. Namun kajian terdahulu menyatakan bahwa ianya dipengaruhi oleh karakteristik individu sendiri, yang mana Myhill menjelaskan bahwa setiap individu ini mempunyai persepsi masing-masing. Bagaimana mereka melihat sama ada pekerjaan ini mampu memberikan orang kata kualiti pekerjaan yang baik kepada mereka atau tidak. Mungkin individu A menyatakan, oh saya berasa bahwa pendapatan yang diperoleh adalah baik dan memberansangkan. Manakala individu B menyatakan bahwa saya merasa pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan ini adalah tidak baik. Itu adalah bergantung kepada persepsi individu sendiri, bagaimana mereka melihat kepada kualiti pekerjaan ekonomi gig itu ya. Dan dari segi peranan syarikat, satu kajian telah dilaksanakan bahwa pendapatan pekerja gig ini sebenarnya dipengaruhi oleh peranan syarikat, yang mana terdapat syarikat yang memperkenalkan pembayaran secara kredit, yang mana pelanggan akan membayar secara kredit tanpa menggunakan uang tunai. Namun apa yang berlaku ketika pekerja ingin mengeluarkan uang tersebut, ianya adalah berbeza ya jumlah apa yang dinyatakan melalui aplikasi digital dan apa yang mereka peroleh ya, dan seterusnya adalah teknologi. Karena seperti yang kita sudah maklum, platform digital ini menggunakan aplikasi teknologi yang mana mengawal ataupun mengawasi pekerjaan mereka ya, bagaimana mereka menerima pekerjaan tersebut. Misalnya pemandu Grab sendiri, mereka tidak dapat memilih siapakah di manakah lokasi yang akan mereka hantar ataupun siapakah penumpang yang akan mereka bawa. Ya, semua ini ditentukan oleh teknologi sendiri, yang mana akan mempengaruhi kualiti pekerjaan dari segi autonomi dan juga flexibility ya. Jadi apabila ini berlaku, ya kajian-kajian ini sebenarnya tidak begitu dapat menggambarkan sebenarnya senario secara keseluruhannya ya, karena kajian-kajian ini juga dilaksanakan yang pertama kurang mengambil kira perspektif pandemik, dan ada pun yang mengambil kira perspektif pandemik ianya hanyalah dalam sampel yang sedikit saja ya. Jadi ianya telah membuka satu persoalan ya. Ya, apakah sebenarnya faktor yang mempengaruhi kualiti pekerjaan pengantar makanan food panda di Kota Kinabalu sendiri? Jadi inilah apa yang saya coba kaji, dan hasil dapatan daripada tes kerja ini saya akan jelaskan kemudian, tapi saya akan jelaskan dulu metodologi bagi saya mendapatkan ya data-data. Dari segi metodologi kajian, mereka bentuk kajiannya saya menggunakan kualitatif, yaitu kajian case. Saya menemubual ya informan di sekitar Kota Kinabalu Sabah, misalnya di Tanjung Aru, Sepanggar Inanam, Kekes, yang mana dinyatakan merupakan wilayah ataupun daerah-daerah Kota Kinabalu. Ya, dan persampelan saya menggunakan persampelan bertujuan, yang mana memfokuskan kepada pengantar makanan food panda. Namun ianya mereka nih, golongan ini perlulah aktif ya, aktif bekerja sebagai pengantar food panda semasa awal-awal pandemik ya, dan tiada had umur dan boleh melalui mana-mana jantina. Namun berdasarkan kajian ini perkhidmatan ataupun pekerja food panda ini didominasi oleh kaum lelaki ya, jadi ianya menyebabkan responden saya lebih lelaki. Jadi teknik pengumpulan data saya menggunakan temubual semi struktur, yang mana soalan-soalan ini berupa open-ended, dan temubual dijalankan atas talian karena sewaktu yang dilaksanakan perlunya kurang ya penjumpaan ataupun secara bersemuka. Jadi kalau ada analisis, biasa saya mentranskrip data yang digunakan dari segi dari temubual yang dilakukan dan dianalisis menjadi kaidah tematik. Ini adalah dapatan kajian saya ya, yang berupa 5 orang pekerja pengantar makanan food panda yang berpartisipasi ya dalam kajian ini. Ya, semuanya bekerja secara sepenuh masa sebagai pekerja food panda seawal-awal penularan pandemik.
Jadi dapatan dan perbincangan yang saya peroleh daripada kajian ini sebenarnya, jika kita lihat faktor yang mempengaruhi kualiti pekerjaan pandemik Foodpanda ini sewaktu pandemik, kita dapat lihat dari segi penawaran dan permintaan perkhidmatan itu sendiri. Karena sewaktu pandemik, masyarakat ini sebenarnya terhad ya untuk keluar ke rumah untuk membeli barangan. Jadi apa yang terjadi? Mereka ini menggunakan perkhidmatan Foodpanda untuk membeli barangan, makanan dan sebagainya. Namun semakin tinggi permintaan ya semasa pandemik COVID-19, berlaku pengurangan dari segi jumlah pekerja pada awal pandemik yang lalu, karena menurut daripada informan masih belum ramai lagi ya pekerja yang tahu bagaimana cara untuk menjadi pekerja Foodpanda, masih ramai lagi yang belum menceburi pada awal-awalnya. Jadi apabila berlaku permintaan yang meningkat, namun ketersediaan jumlah pekerja ini sebenarnya berkurang, jadi ianya telah menyebabkan pekerja ini perlu ya bekerja lebih masa untuk menanggung ataupun melakukan ataupun kerja-kerja kerana perkhidmatan yang tinggi. Jadi apabila ini terjadi, pendapatan mereka meningkat kerana berdasarkan informan, pendapatan bulanan mereka saja boleh mencecah hingga 5 ke 8 ribu ya pada awal-awal pandemik, yang mana dilihat adalah memerangsangkan kerana seperti yang kita sudah maklum, pekerja Foodpanda ini mungkin tidak mempunyai pendapatan yang stabil, namun bagi mereka ianya sudah cukup untuk membayar komitmen bulanan dan lain-lain ya. Dan seterusnya adalah karakteristik individu yang mana selaras dengan kajian Mahil yang telah dilaksanakan sebelum ini. Kerana berdasarkan daripada informan itu sendiri, mereka menyatakan bahawa setiap pekerja ini mempunyai komitmen tersendiri ya, bayaran bulanan. Jadi sejauh mana mereka ingin orang kata memperoleh ya pendapatan bulanan itu supaya dapat membayar komitmen, mereka akan bekerja dengan lebih keras. Ya, itu adalah datangnya daripada diri mereka sendiri ya, berdasarkan daripada kesungguhan mereka. Jadi apa yang dapati adalah sejauh mana komitmen yang mereka lakukan ataupun usaha keras mereka, ianya akan meningkatkan lagi pendapatan pekerja gig itu sendiri sepanjang pandemik ini. Ya, dan seterusnya adalah peranan syarikat. Seperti mana yang saya dapati, ya syarikat Foodpanda ini sebenarnya mempunyai kaedah pembayaran yang tersendiri, yaitu melalui sistem batch, yang mana mempunyai 6 hierarki ya secara keseluruhannya. Yang mana pekerja berada di batch terbawah yaitu 6 akan memperoleh RM3.50 bagi satu tugasan, manakala pekerja yang berada di batch pertama akan dapat RM7 bagi satu tugasan. Jadi apabila semakin banyak tugasan yang diperoleh oleh pekerja, semakin banyak jugalah jumlah pendapatan yang mereka dapati sewaktu pandemik ya. Namun pada sewaktu pandemik itu juga syarikat Foodpanda tidak menyediakan bantuan khas ataupun perlindungan keselamatan seperti mana yang diperoleh oleh pekerja standard. Ya, dan ini telah mempengaruhi kualiti pekerjaan mereka, yang mana berdepan ketiadaan ya jaminan sosial dari segi pekerjaan. Dan yang keempat adalah peranan pelanggan. Berdasarkan informan, ya saya dapati bahawa terdapat pelanggan yang sebenarnya sudah dijangkiti ya pandemik wabak virus pandemik COVID-19 ini dan dikuarantin di hospital, tetap ingin melakukan membuat permintaan ya untuk pembelian makanan melalui Foodpanda. Meskipun informan telah menyatakan bahawa mereka tidak boleh meminta ataupun bekerja untuk mereka, tapi pelanggan tetap juga berdegil ya, mereka juga ingin membuat request permintaan Foodpanda itu sendiri, dan pembayaran sebenarnya dilakukan secara tunai, yang mana meresahkan pekerja-pekerja Foodpanda ini sendiri kerana secara tidak langsung ianya telah membahayakan kondisi pekerjaan mereka ya, di mana kualiti pekerjaan mereka akan terjejas dari segi persekitaran pekerjaan yang selamat. Jadi mereka pekerja ini terpaksa berdepan dengan beban kerja, bebanan ya, tekanan yang tinggi kerana berdepan dengan kekhawatiran takut dijangkiti oleh virus pandemik. Dan akhir sekali adalah teknologi. Ya, seperti mana yang kita sudah maklum berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah saya nyatakan sebentar tadi, teknologi ini dalam ekonomi gig ini platform digunakan untuk membuat permintaan ya dan transaksi dan sebagainya. Jadi jika kita lihat pekerja Foodpanda ini sekiranya sebelum ini dinyatakan bahawa mempunyai flexibility ya dan autonomi dalam pekerjaan, yang mana mereka dinyatakan bebas
untuk memilih pekerjaan, masa bekerja. Namun begitu ianya tidak seperti apa yang digambarkan dalam kajian-kajian terdahulu, kerana kita lihat teknologi ini telah menyebabkan ya pekerja tidak bebas ataupun terkekang dalam membuat pemilihan lokasi, kerana aplikasi ini yang akan nanti menentukan jalan apa yang akan mereka lalui untuk membuat penghantaran, siapa pelanggan yang akan mereka dapati untuk membuat penghantaran dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung masa bekerja, kualiti pekerjaan dari segi masa bekerja pekerja itu dan juga flexibility dan autonomi ini sebenarnya berkurang ya. Dan itu apa yang diperoleh daripada kajian ini. Jadi secara kesimpulannya di sini saya dapati bahwa faktor yang mempengaruhi kualiti pekerjaan ini sebenarnya lebih dominan ya dari aspek luaran, misalnya teknologi, peranan syarikat, peranan daripada karya pelanggan itu sendiri. Dan satu saja faktor yang merupakan faktor dalaman yang datangnya daripada diri pekerja itu sendiri, misalnya daripada karakteristik individu. Jadi diharapkan bahwa faktor-faktor yang dinyatakan atau faktor luaran ini boleh dijadikan sebagai satu kata blueprint untuk dijadikan sebagai satu pembaruan dasar untuk meningkatkan lagi kualiti pekerjaan ekonomi gig agar memberi impak yang positif kepada kualiti hidup mereka. Misalnya meningkatkan ataupun memberikan lagi ya jaminan skim-skim keselamatan sosial kepada pekerja ekonomi gig ini agar kualiti pekerjaan mereka lebih terjamin. Jadi dari segi signifikan kajian saya boleh nyatakan bahwa dari segi praktikalnya kajian ini boleh dijadikan panduan ya untuk memperbaiki lagi kualiti pekerjaan kerja ekonomi gig ini dari segi faktor, dari melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti pekerjaan itu sendiri. Dan dari segi teoretikalnya, dapatan ini diharap boleh dijadikan sebagai satu rujukan pekerja akan datang dalam membincangkan mengenai kualiti kerja ekonomi gig. Dan dari segi metodologikal juga dapat dilihat bahwa sebenarnya kajian-kajian berkenaan dengan kualiti pekerjaan ekonomi ini sebenarnya adalah kurang ya. Bukan kurang, cuma kurang diselami dan diterokai ya. Jadi berdasarkan daripada temu bual ya informan dari lensa mereka sendiri diharapkan ianya boleh dijadikan satu meningkatkan lagi lah kajian-kajian ekonomi gig ini. Jadi terdapat beberapa limitasi lah kajian dan juga cadangan kajian yang mana kajian ini diperoleh daripada kualitatif. Jadi mungkin pekerja akan datang boleh menjalankan kajian kualitatif juga, tapi dalam fokus yang berbeza atau tempat yang berbeza ataupun kuantitatif ya. Dan kajian ini hanya memfokuskan kepada pekerja pengantar Foodpanda saja. Dan namun pekaji akan datang mungkin boleh memfokuskan kepada pekerja gig lain, misalnya pemandu Grab ya, e-hailing, pekerja bebas, freelancer dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Hafizah atas pembentangan yang berkaitan dengan Foodpanda dalam konteks COVID-19 di Kota Kinabalu, Sabah. Okey, tempat kita berada hari inilah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi untuk pembentangan yang pertama. Jadi saya minta Urustia ada pembentangan kedua, kita akan kumpul dulu, selesaikan pembentangan dulu, dan barulah kita akan buat sesi soal jawab. Macam tu ke Urustia? Apa dia doktor? Boleh ulang semula? Kita bentang dulu ke ataupun kita teruskan sesi soal jawab? Kita habiskan pembentangan dulu. Dah habis semua pembentangan baru kita buat Q&A session. Okey, betul. Seperti mana saya dah maklum tadi, kita selesaikan pembentangan dulu. So, maklumkan pada saya, Nazirah, siapa lagi pembentang yang hadir pada pagi ini yang dah join kita? Cik Afifah Gamiring Afifah. untuk Okey. paper 4. Okey, jadi sekali lagi saya ingin menjemput pembentangan yang kedua. Okey, bagi pembentang kedua iaitu Afifah Gamiring bersama rakannya Hajinan dan juga Badariah. Okey, dengan tajuk Mobiliti Sosial dalam Pendidikan di Pusat Pembelajaran Alternatif di Pulau Mabur, Sabah. Okey, jadi ini dua topik ini berkaitan dengan Sabah. Satu yang menarik tentang Sabah ini. Jadi kita dengarlah pembentangan yang akan disampaikan oleh saudari Hafifah. Jadi saya persilakan Hafifah untuk meneruskan pembentangan di seminar MSc 13 ini. Silakan.
Assalamualaikum. Boleh saya bentang terakhir kah? Begini Afifah, sebab kita tidak ada pembentang sekarang ini. Kita sudah ada hanya dua pembentang saja. Pembentang Hafizah sudah bentang. Dua pembentang lagi saya dimaklumkan oleh Urustia belum lagi join. Jadi untuk meneruskan pembentangan kita sesi periode session ini dan juga menjimatkan masa, maka saya minta kalau boleh Hafifah teruskanlah pembentangan untuk mobility sosial ini. Boleh Hafifah? Boleh, tapi sebab sekarang saya pun ada meeting, saya bentang sahaja lah ya, macam biasa. Boleh, boleh. Minta maaf. 2.800 Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Hari ini saya akan membentangkan tentang mobiliti sosial dalam pendidikan di Pusat Penunjang Alternatif di Pulau Mabul, Sabah. Seterusnya, kita masuk kepada pengenalan. Menurut Choi dan Felton 2014, mobiliti sosial ini ada peralihan daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Manakala menurut Pramita 2018 pula, mobiliti sosial ini merupakan perubahan sosial yang dilihat dari segi peluang pekerjaan, latar belakang keluarga dan juga pendidikan. Seterusnya, Brown et al. 2013 menyatakan bahwa pendidikan mengubah hubungan mobiliti sosial antara asal dan juga destinasi sama ada mobiliti menegak, mendatar dan juga menurun. Manakala kajian Wolfos dan Nushi 2010 pula telah menyatakan bahwa subjek akademik dan saintifik dipandang tinggi kerana ia dianggap boleh membawa perubahan kepada mobiliti sosial seseorang. Namun Vincent et al. 2019 ini memberi penekanan kepada kemahiran pembelajaran sepanjang hayat seperti kemahiran hidup dan civic untuk bertahan hidup. Walau bagaimanapun, Badara 2018, Nazira dan Khalid 2019, Aida dan Nafisa 2022 menyatakan bahawa kanak-kanak yang tiada dokumen pengenalan diri ini hanya boleh menerima pendidikan alternatif yang dilaksanakan di PPA walaupun ia terhad. Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji kurikulum di PPA dan melihat pola mobiliti sosial alunan di Pusat Penunjang Alternatif, khususnya di Pulau Mabul. Seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada sorotan kajian. Menurut kajian yang dilakukan oleh Uyo et al. 2020 yang telah dilaksanakan oleh di sempadan Thailand, Myanmar, mereka telah menyediakan pusat penunjang alternatif kepada kanak-kanak yang berada di kamp pelarian tersebut karena kanak-kanak ini tidak dapat menerima pendidikan di Thailand ataupun di Myanmar. Seterusnya kita melihat kepada anak-anak migran di Amerika Syarikat yang telah dibenarkan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah swasta ataupun kerajaan dengan menggunakan kurikulum daripada kerajaan sendiri. How dan Pong 2018. Kita melihat kepada kajian UITL, mereka tidak mampu membawa kepada mobiliti sosial menegak kerana mereka mendapatkan sijil tamat sekolah tetapi sijil tersebut tidak boleh digunakan sama ada di Thailand ataupun Myanmar. Seterusnya kita melihat kepada kajian novel et al. 2017 yang melihat kepada pendidikan ini telah membantu masyarakat luar bandar untuk keluar daripada kemiskinan dan ia telah meningkatkan mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat. Iban di pedalaman tersebutlah. Terusnya kita masuk kepada metodologi. Kajian ini telah menggunakan kaedah pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat kajian temubual dan juga pemerhatian. Responden kajian ini terbagi kepada dua, iaitu satu responden alumni di mana 26 responden telah dipilih dan juga ibu bapa alumni di mana 15 orang responden telah dipilih. Lokasi kajian ini telah dijalankan di Pulau Mabul, Sabah, Sempurna, Sabah dengan menggunakan manakala analisis kajian ini pula menggunakan analisis tematik. Seterusnya kita masuk kepada dapatan kajian. Merujuk kepada jadual 1, ini merupakan subjek di Pusat Penunjang Alternatif di mana terdapat 4 buah PPA yang telah yang beroperasi pada ketika kajian ini dijalankan dan subjek yang diajar adalah subjek asas seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematik, sains dan juga pendidikan yang Islam yang diajarkan di semua PPA. Manakala sekolah saudara Borneo dia menambahkan sedikit subjek iaitu subjek warganegaraan juga pendidikan seni, pendidikan civic, seni dan juga PJK. Manakala sekolah kelas alternatif Al-Amin mereka menambahkan PJK sahaja dan pusat pelatihan dan pendidikan komuniti di Pulau Mabul Pulpen ini mereka menambahkan subjek kemahiran hidup dan juga seni untuk kemahiran pada masa akan datang. Seterusnya kita masuk kepada
Tujuan kedua kajian dan dijalankan yaitu mengetahui mobiliti sosial karena alumni di pusat penunjang alternatif. Kita melihat kepada mobiliti sosial yang menegak, mendatar dan juga menurun, di mana mobiliti sosial menegak ini berlaku apabila mereka mengaplikasikan pendidikan yang diterima di PPA semasa bekerja. Daripada 26 responden ini, 13 responden mengalami mobiliti sosial mendatar dan 13 lagi mengalami mobiliti sosial menurun. Di mana berlakunya dua mobiliti sahaja kerana meskipun mereka menerima pendidikan di PPA tetapi sukar untuk mereka beradaptasi dengan keadaan semasa tambahan lagi mereka adalah dalam kalangan tiada keluarga negaraan. Ini kita dapat lihat daripada apa yang telah dikatakan semasa dalam temubal dengan responden bapa ke-6 iaitu pada kajian telah dijalankan pada tahun 2020 di mana mereka mendapatkan gaji yang sama antara ibu dan juga bapa tetapi dengan di tempat yang berlainan. Seterusnya. Okey, ini adalah salah satu data kajian yang kita dapat lihat mobiliti sosial mendatar alumni di pusat penunjang alternatif di mana kita dapat lihat pekerjaan mereka adalah yang bekerja sendiri dan juga bekerja di mana yang bekerja sendiri ini kita dapat lihat mereka bekerja di resort yang bekerja ini mereka bekerja di resort dan juga homestay dengan purata gaji mereka sebanyak RM400 sebulan sehingga RM900 sebulan. Manakala alumni yang bekerja sendiri pula mereka mendapatkan pendapatan RM300 hingga RM400 dan pendapatan mereka ini tidak dapat melebihi RM1,000 meskipun mereka bekerja di resort. Seterusnya, kita melihat kepada jadual 3 iaitu pola mobiliti sosial menurun di mana kita dapat lihat pola mobiliti sosial menurun ini dalam kalangan mereka yang mengikuti sukarelawan, yang tidak bekerja, yang bekerja separuh masa dan juga yang menjadi suri rumah, di mana bagi sukarelawan mereka mendapat pendapatan per hari di mana mereka hanya dapat RM20, RM25 per hari apabila ada aktiviti yang dilakukan NGO mereka di Pulau Mabul. Tetapi bila mana tidak ada aktiviti, mereka tidak mendapat apa-apa pendapatan. Tetapi tidak semestinya mereka mendapatkan allowance sebanyak RM25 itu apabila ada aktiviti. Tetapi kadang-kadang mereka digantikan dengan allowance makan sahaja. Seterusnya kita melihat kepada pekerja yang bekerja separuh masa, di mana mereka yang bekerja separuh masa ini mereka hanya akan dipanggil oleh resort atau homestay apabila diperlukan sahaja. Seterusnya yang bekerja sendiri mendapatkan pendapatan RM10 sehari. Tetapi pendapatan ini bukan yang diperoleh setiap hari lah apabila ada pelanggan sahaja yang datang. Seterusnya kita melihat kepada satu lagi mobiliti sosial yang menurun yaitu tidak bekerja dan juga menjadi suri rumah dan mereka tidak mempunyai pendapatan tetapi bergantung kepada ibu bapa ataupun suami mereka. Seterusnya. Kita masuk kepada perbincangan. Penubuhan PPA adalah selaras dengan dasar pendidikan alternatif untuk memberikan peluang pendidikan kepada kanak-kanak di tiada dokumen di Malaysia yang memberi fokus menulis, membaca dan juga melihat serta kemahiran hidup. Pendidikan di PPA telah membantu alumni dalam pekerjaan tetapi mereka hanya mengalami mobiliti sosial mendatar dan menurun di mana mereka masih tidak mampu mencapai mobiliti sosial menengah ke atas. Perkara ini turut dipengaruhi oleh status kewarganegaraan kerana mereka di mana mereka meskipun menerima pendidikan di PPA tetapi jika status mereka bukan warga negara maka hanya akan mengalami mobiliti sosial mendatar atau menurun saja. Terusnya kita masuk kepada kesimpulan pendidikan merupakan hak yang perlu diberikan kepada individu. Anak-anak tanpa dokumen seharusnya menerima pendidikan seperti anak-anak warga negara kerana pendidikan mampu membentuk pribadi dalam diri setiap anak-anak. Namun pendidikan di pusat penunjang alternatif di Pulau Mabul telah menerima manfaat daripada pendidikan alternatif yang diterima. Pendidikan diterima ini telah mereka gunakan di resort dan juga homestay ataupun yang telah bekerja sendiri. Kesimpulannya, pendidikan untuk mobiliti sosial, setiap individu yang menerima pendidikan seharusnya mengubah mobiliti sosial mereka. Namun begitu keadaan ini berbeza untuk anak-anak tanpa keluarga negaraan yang menghalang kanak-kanak agar dapat mengubah mobiliti sosial secara menegak. Seterusnya, ini adalah rujukan yang saya telah gunakan dalam kertas kerja ini. Seterusnya. Oke, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Saudari Afifah atas pembentangan tadi. Agak menarik tajuk ini ya, berkaitan dengan pendidikan alternatif, terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan pulau yang jauh ke Pulau Mabur. Okey, jadi beginilah kita harap akan adalah sesi perbincangan nanti untuk kita kembangkan lagi pengetahuan kita, untuk kita berkongsi ilmu tentang berdasarkan pada topik Afifah tadilah berkaitan dengan pendidikan alternatif. Juga dengan pembentangan pertama tadi daripada Hafizah tentang macam mana kegiatan Food Panda, penghantar makanan semasa zaman COVID. Jadi kita dah selesai dua pembentangan, kita pun sudah mengambil masa sekitar sudah 9:30. So kita ada masa lagi setengah jam lebih. Maka saya ingin bertanyalah kepada Nadira selaku urusia kita, Conference Assistant kita, CA, untuk maklumkan kepada saya adakah Saudari Siti dan juga Encik Rizwani ada bersama kita pada pagi ini di talian Zoom ini. Silakan Nazira. Rasanya tak ada, Doktor. Tak ada. Oh, maksudnya dia ada Tak ada. maklum tak yang dia tidak akan bentang pada pagi ini? Sepatutnya ada dia present, tapi dia tak ada pula nak maklumkan kalau dia tarik diri ke apa, sebab dalam Zoom ni pun dia tak masuk juga. Ya, maksudnya ada tak Nazira ada WhatsApp dia atau dia terlupa ke, ada urusan ke, ada respon tak apa-apa? Dalam grup ni dia ada Dia kan? tak, dalam grup dia ada, tapi dia tak respon apa-apa. Okeylah. Jadi kita kalau tidak ada apa-apa lagi, kita tunggu, kita kekalkan Nazira untuk masa kita sampai jam 10. Okey, mungkin juga pembentangan ada urusan, mungkin dia akan masuk lambat lagi, tak ada masalah. Maka di ruangan masa ini, sehinggalah kalau betul sampai habis masa, pembentang dua orang ini belum dapat, tidak hadir juga, nanti Nazirah akan buat laporan lah ya. Laporan ketidakhadiran ini untuk tindakan urus dia peringkat persatuan PSM. Okey. Jadi di ruangan masa ini kita teruskan kepada sesi perbincangan, sesi pertanyaan, sesi soal jawab. Sama kita pada hari ini ada dua, Hafizah dan juga Afifah, yang secara kebetulannya kedua-dua pembentang ini daripada Sabah. Okey, daripada UMS. Okey, satu bentang tentang COVID-19, penghantar makanan di Kota Kinabalu, dan satu lagi Saudari Afifah membentangkan tentang pendidikan alternatif di Pulau Mabur. Sempurna kan? Kalau tak silap saya, sempurna Pulau Mabur. Kan? Okey, jadi mungkin saya buka kepada pertanyaan daripada peserta yang hadir pada sesi kita pada pagi ini untuk berkongsi ataupun bertanya kepada kedua pembentang ini. Silakan saya serahkan kepada semua peserta yang hadir bersama Zoom kita pada pagi ini. Nyatakan nama dan terus kepada soalan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada soalan? Nazirah, tak ada peserta kita yang nak bertanya setakat ini? Kalau tidak, saya yang bertanya. Nazirah, ada pertanyaan, ada yang nak tanya tak? Ada chat ke? Tak ada. Okey, jadi sesuatu yang menarik kerana kebetulan juga saya ini berada di Kota Kinabalu juga, di negeri yang dikaji oleh kedua-dua ini. Mungkin saya nak tanya secara umum lah kepada Hafizah ini, macam mana cara umum ni, soalannya tentang faktor tadi kan? Tentang faktor. Okey. Boleh tak Hafizah cerita sedikit semasa Hafizah berjumpa dengan responden Food Panda itu? Okey, antara keluhan yang dominan, yang signifikan. Okey, macam keluhan lah ataupun cabaran yang agak signifikan dalam aspek yang berkaitan dengan penghantaran Food Panda ni zaman COVID-19 di Kota Kinabalu. Adakah penghantarannya cukup bagus ke dan sebagainya? Mungkin itu soalan pertama saya secara umum dulu pada Hafizah ini. Silakan Hafizah. Baiklah, terima kasih Doktor. Baik, Ya, apabila sama. saya berjumpa dengan pekerja Food Panda itu sendiri dan saya bertanya ya berkenaan dengan kualiti pekerjaan, saya bertanya satu-satu yang berkenaan dengan pendapatan, macam mana dengan persekitaran pekerjaan mereka dan sebagainya. Antara satu keluhan yang boleh saya katakan dominan ya, keluhan yang orang kata negatif ya, mereka sebenarnya berasa tekanan ya dan bebanan dari segi
perkhidmatan pekerjaan itu sendiri, kerana sewaktu awal penurunan pandemik itu sebenarnya mereka tidak mempunyai orang kata pengalaman ya, dan mereka tidak mempunyai orang kata pengetahuan bagaimana sebenarnya untuk menjadi pekerja Yeah. food panda ini. Jadi apabila penawaran perkhidmatan ini semakin meningkat, mereka berasa seperti tekanan kerana terdapat informan itu sendiri menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai masa berehat ya, dan pada waktu hujan sendiri, kilat petir sambung menyambung, mereka tidak mempunyai masa untuk orang kata berteduh. Kerana sekiranya mereka menginginkan jumlah pendapatan yang tinggi berdasarkan sistem batch yang saya katakan sebentar tadi, mereka perlu terus-menerus menerima pesanan daripada pelanggan ya. Mereka tidak boleh decline, menolak perkhidmatan tersebut, kerana apabila mereka menolak, ianya akan menjejaskan sistem batch mereka yang mana akan menjatuhkan pendapatan yang akan mereka peroleh. Okay. Ya, boleh saya sambung nggak? Dan selain itu Silakan. juga mereka terdapat juga food panda yang sering berdepan dengan masalah-masalah kesihatan kecil ya, misalnya gastrik ya. Saya sering ada beberapa informasi yang mengatakan bahawa mereka tidak punya waktu rehat. Kerana jika kita lihat sebenarnya pekerja food panda ini, mungkin ada yang menyatakan mereka ini mempunyai autonomy ataupun flexibility kerana boleh memilih masa. Namun seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, masa bekerja ataupun tugas mereka ini sebenarnya dikawal oleh sistem algoritma teknologi itu sendiri, yang mana mereka tidak mempunyai pilihan ya untuk menentukan proses pekerjaan, masa dan sebagainya. Itu antara keluhan-keluhan yang dominan ya yang saya dapati ya sewaktu menjalankan temu bual. Namun jika kita lihat daripada sudut pandang yang positif, sebenarnya ramai pekerja food panda ini berasa pendapatan yang diperoleh itu sebenarnya memberangsangkan sewaktu awal penurunan pandemik, kerana pada waktu sehari saja mereka dapat sekitar 250 ke atas, dan sebulan mereka menyatakan bahawa dapat 5 ke 8 ribu ya, yang mana ianya telah sebenarnya mendorong rakan-rakan lain yang mendengar, oh sebenarnya pendapatan food panda ni lumayan. Jadi terdapat rakan-rakan lain yang turut sama menyertai menjadi pekerja food panda sewaktu awal penurunan pandemik itu sendiri. Itu antara perkongsian lah yang saya peroleh daripada temu bual ini. Okay. Sekian, terima Terima kasih. kasih Hafiza. Okay. Kita nampak kan di saat kesukaran melanda masyarakat penduduk, tapi ada ruang pekerjaan kepada food panda untuk melakukan perkhidmatan penghantaran makanan, dan pada masa itu mereka telah mendapat hasilnya yang baiklah. Dan ini juga telah membuka ruang kepada selepas pasca COVID pun kita nampak aktiviti-aktiviti ini semakin baik. Mungkin kalau Hafizah, saya ada pertanyaan. Boleh Hafizah bersedia ataupun masih lagi dalam mesyuarat? Untuk kita sesi Afifah, sorry, Afifah. Saya tiada Hafizah. mesyuarat, Doktor. Oh, Afifah. Afifah, sorry. Afifah? Yang tadi Afifah cakap dia mesyuarat, mungkin dia tak boleh nak respon ke? Okay, saya nak dengar dulu respon daripada Hafifah. Kita dapat kan? Keluarkan, ada 10 ada di luar petugas, dan yang di atas tu lukisan tu boleh buat di luar tu. Di luar tu saya rasa Afifah ni dalam mesyuarat kan? Dalam mesyuarat. Okey. Okey, sebab saya nak melihat, nak tanya dari segi pendidikan alternatif ni macam mana sesuatu yang bagus kerana untuk meningkatkan literasi pendidikan kepada masyarakat luar bandar. Sesuatu yang baiklah dibentangkan tadi, hasil kajian tu saya rasa sesuatu yang baik, mungkin boleh dikembangkan di kawasan-kawasan yang terpencil yang lain yang memerlukan pendidikan alternatif itu. Mungkin Afifah tidak bersedia untuk kita laksanakan sesi perbincangan dan sesi soal jawab inilah. Okey, jadi saya kembali kepada urustia saya, Conference Assistant Nazira, MC kita. Ada gangguan sudah Hafifah dalam meeting sudah kan? Okey. Hafifah dah lock. Mungkin boleh check Hafifah ya, boleh check mungkin conference assistant saya ni akan maklumkanlah. Okey, ada lagi pembentang lain seperti Siti dan juga Rizwan menyertai sesi kita hari ini, Nadira? Untuk Siti Salina Abdullah, dia telah menarik diri, jadi dia tidak akan membentang pada hari ini. Untuk paper kedua, saya tak dapat apa-apa makluman daripada mereka sama ada mereka akan membentang atau tak pada hari ini. Okeylah, jelas. Okey, jelas. Okey, saya rasa mungkin kita telah mendapat maklumat
Siti tidak akan membentang. Okey. Dan yang kedua, Muhammad Ridwan ini tidak ada maklum balas kan? Dia ada maklum balas. Okey. Jadi kita kekalkan dua ni lah. So, saya pun kerana mungkin kita boleh habis jam 10 sebelum jam 10 kita boleh habis lah Nazira sebab tidak ada pembentangan, dua pembentangan, and then saudari Afifah pun sibuk bermesyuarat, jadi dia tidak boleh buat bagi apa-apa respon. Mungkin saya kembalilah mengambil masa Hafizah lah. Saya kena tamatkan jam 10. Okey, kita kena kekalkan matlamat kita, perancangan kita untuk kita membudayakan perkongsian ilmu. Okey, suatu pendekatan yang baik untuk kita berkongsi ilmu. Sebab bukan semua orang tahu kajian Hafizah tentang Food Panda di Kota Kinabalu. Sebab Nazira bukan ada di Kota Kinabalu, contohlah kan. Orang Semenanjung tak tahu pasal Kota Kinabalu dalam keadaan COVID. Tetapi dalam konteks ini, satu kajian yang kecil yang dilakukan oleh Hafizah ingin disebarkan kepada masyarakat tentang keadaan di mana pekerjaan Food Panda ketika COVID-19 itu berlaku di negara kita. Okay, jadi mungkin Hafizah boleh sedikit berkongsi lagi lah dalam masa 10 minit lagi. Kita berbicara, kita berkongsi ilmu tentang keadaan di mana di Kota Kinabalu tentang Food Panda itu. Jadi pada masa itu Hafizah keluar pergi ke lapangan secara online kan atau face to face mendapatkan data itu, Hafizah. Responden tu. Baiklah. Baiklah. Menjawab soalan kepada doktor sendiri. Pada mulanya saya cuma ke daerah ataupun ke kawasan misalnya Tanjung Aru ya, ke kawasan restoran-restoran untuk melihat sama ada pekerja Food Panda itu duduk yang menunggu untuk mengambil order dan sebagainya. Jadi bila saya lihat, saya mendekati mereka, bertanya, dan saya cuba untuk menjelaskan serba sedikit lah berkenaan dengan apa yang saya inginkan. Misalnya saya ingin membuat temu bual berkenaan kajian, saya jelaskan serba sedikit, objektif, dan saya bawa terus ya soalan-soalan yang akan saya berikan kepada mereka. Namun saya belum jalankan temu bual sewaktu itu. Saya cuma menerangkan agar mereka tahu skop ataupun apa yang cuba saya kaji ya. Dan apabila saya dekati mereka, saya cuba untuk meminta lah nombor telefon ya untuk saya hubungi mereka dan set satu temu bual ya bila masa mereka ini free. Tapi itulah orang kata ya. Mereka ini tidak mempunyai banyak waktu masa-masa yang free untuk saya jalankan kajian kerana kerap kali mohon maaf dek, saya terpaksa kerja sedikit, boleh tunggu. Terdapat juga informan yang sanggup ya saya temu bual pada jam 10 malam kerana pada waktu itu saja beliau pulang daripada membuat perkhidmatan Food Panda ini sendiri. Jadi apabila saya ber-WhatsApp ya bersama dengan info untuk bertanya bila masa mereka terluang, dan setelah melakukan temu bual melalui panggilan telefon yang mana itu saja orang kata medium untuk saya berhubung dengan mereka kerana mereka tidak ada masa yang free lah. Jadi apabila sudah saya temu bual beberapa orang, saya cuba untuk tanya kepada mereka sama ada mereka ada kenalan lain. Saya minta pula nombor telefon mereka, rakan-rakan mereka yang boleh saya hubungi dan temu bual supaya orang kata saya dapat respon informan lah yang lebih ramai ya, dan begitulah cara saya mendekati informan Food Panda ini sewaktu menjalankan kajian ini. Okey, terima kasih Hafizah. Mungkin kita boleh berkongsi juga, ada tak kajian yang hampir sama dengan Hafizah ini yang dilakukan di tempat lain? Mungkin di Shah Alam ke, mungkin di Kuching ke. Sebab ini kita lihat Hafizah memilih Kota Kinabalu. Agak kegiatan ekonominya agak baiklah dari segi sosioekonominya. Mungkin secara literaturnya ataupun secara perbandingannya, letak tempat-tempat lain yang Hafizah nampak kajian ini ada berkaitan ataupun maklumat tentang mana-mana kawasan lah berbanding dengan kajian Hafizah ini di Kota Kinabalu. Ini sekadar perbincangan saja Hafizah ya, perbincangan. Mohon maaf doktor, tadi saya terkeluar daripada talian, jadi saya tidak dapat mendengar soalan doktor secara penuh. Mohon maaf, tapi boleh begini, doktor Hafizah, ulang sekali lagi. Maksudnya Hafizah menjalankan kajian ini di Kota Kinabalu, Ya, kan, di betul. Sabah. Ada tak kajian yang hampir serupa dengan Hafizah ini
yang mengkaji tentang aktiviti gig ekonomi ini, Foodpanda ke, di mana-mana kawasan lain, bukan saja di Sabah, di Sapona ke, ataupun di Shah Alam ke, Kuching ke dan sebagainya. Untuk kita berkongsi ilmu ini, kajian tu ada juga dilakukan di tempat lain. Oke, baiklah, terima kasih. Kalau secara umumnya berkenaan dengan Hmm. ekonomi gig ini sendiri tanpa melibatkan pandemik COVID-19 ya, terdapat satu kajian yang dilaksanakan oleh MyHale ya pada tahun 2020 yang turut mengkaji berkenaan dengan terdapat 3 objektif ya, yaitu persepsi pekerja Foodpanda ini terhadap kualiti pekerjaan dan apakah faktor yang mempengaruhi kualiti pekerjaan tersebut, dan juga kalau tidak salah saya objektif yang ketiga impak terhadap kualiti hidup ya. Namun begitu kajian ini dilaksanakan orang kata di Scotland ya, yang mana sampelnya seingat saya dalam 30 lebih. Namun fokusnya bukan terhadap perkhidmatan Foodpanda saja, tetapi lebih umum ya, misalnya terhadap pekerja e-hailing ya, hospitality, pekerja bebas melalui orang kata platform digital dan sebagainya ya. Namun ianya dilaksanakan sebelum pandemik COVID-19. Dan jika kita lihat daripada kajian saya sebelum ini, terdapat 2 kajian yang dilaksanakan, satunya di Itali, yang satunya di Prancis. Yang mana jika kita lihat kajian yang dilaksanakan di Prancis itu menyatakan bahwa pekerja Foodpanda ini memang terjejas dari segi kualiti pekerjaannya ya. Karena mereka ini terhad dalam melakukan orang kata penghantaran sewaktu PKP, pandemik COVID-19. Namun berdasarkan kajian saya, ianya adalah sedikit berbeza ya. Saya mendapati bahwa pendapatan yang diperoleh oleh pekerja COVID-19, maafkan saya, pekerja Foodpanda sewaktu COVID-19 ini sebenarnya sangat merangsangkan. Ianya adalah bertentangan dengan apa yang diperoleh oleh kajian yang dijalankan di Prancis, yaitu oleh kajian, kalau tidak salah saya namanya adalah, saya semak kembali ya nama beliau, sebab saya tidak mau membuat Apio 2020 ya, di kerja gig di Prancis. Dan satu lagi adalah kajian Loy ya, yang menyatakan bahwa pekerja pengantaran makanan di Italia ini sebenarnya meningkat ya sewaktu wabak pandemik. Ianya telah menyebabkan menjejaskan ya keseimbangan kerja dan kehidupan mereka, yang mana juga dapat dilihat dalam kajian ini, yang mana pekerja sebenarnya tidak mempunyai autonomi untuk memilih masa bekerja mereka bila mereka merehat, yang mana sebenarnya telah memberi impak kepada keseimbangan kerja dan kehidupan pekerja gig ini. Ini adalah salah satu contoh kajian-kajian di luar negara. Namun apabila saya melihat kepada kajian di Malaysia, tidak dinafikan bahwa ada kajian-kajian yang dilaksanakan. Namun seperti yang saya telah lihat sebelum ini, ianya hanyalah bersifat systematic literature review ya, yang dijalankan oleh pelajar UiTM. Saya kurang ingat namanya. Namun berdasarkan daripada kajian systematic literature review tersebut, ianya hanya menjelaskan secara orang kata umum saja berkenaan apa sebenarnya makna ataupun konsep kualiti pekerjaan ekonomi gig ini dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, tanpa orang kata menjelaskannya dari segi hujah-hujah yang menyokong ya kepada poin-poin tersebut, kerana ianya hanya dijalankan berdasarkan dengan systematic literature review sahaja dan bukannya kajian case di kawasan-kawasan alokasi tertentu. Misalnya kajian saya yang dilaksanakan di Kota Kinabalu, Sabah. Itu setakat ini yang boleh saya jawablah berkenaan dengan soalan itu sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih Hafiza. Saya rasa banyak jugalah persoalan kita tentang COVID-19 ini. So saya rasa jelas, okey, hasil daripada kajian yang dijalankan oleh Saudari Hafiza ini telah membuka ruang akademik, okey, untuk kita kongsikan ilmu kajian kita ini kepada semua masyarakat, terutamanya kaki tangan akademik yang ingin melakukan kajian-kajian yang selanjutnya lah. So saya rasa itu sajalah perbincangan kita pada pagi ini. Okey, sebab kita pun dah hampir jam 10 urus dia. Kalau banyak soalan, Hafizah saja yang saya akan tanya. Okay, jadi susah juga kan. Jadi saya mohon kalau ada lagi peserta lain yang ingin bertanya, ada masa 2 minit lagi. Tidak ada. Ada urus dia? Nazira? Ada? Tiada? Tak ada. Okey, kalau tiada, saya rasa di akhir kata sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih dan tahniahlah bagi pihak saya dan juga PSSM atas penyertaan pembentang-pembentang, terutamanya Hafifah atas pembentangan yang telah dilakukan pada sesi kita kali inilah. So, semoga PSSM ini akan terus menjalankan seminar MSc ini dengan jayanya pada masa-masa akan datang.
Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya dan terima kasih sekali lagi kepada pihak Urusia PSM kerana menjemput saya untuk menjadi moderator bagi sesi kita pada pagi ini dan saya agak sangat menghargainya. Jadi saya kembalikan seminar kita ini, perbincangan kita ini, panel session kita ini kepada pengurusi majlis Saudari Nazirah. Sekian, terima kasih. Ada sesi bergambar ke Nazirah? Ada. Okey. Saya minta semua untuk hidupkan kamera lah untuk kita adakan sesi bergambar sekejap. Okey. Dah. Tak apa cakap. Okey, kita akan ambil gambar 3 kali, 2 gambar formal, 1 gambar secara santai ya. Okey, bersedia dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gambar santai 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih doktor.